Bismillahirrahmanirrahim. This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk sentiasa menjaga dan menghafal Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi qiraatil Quran. Lapangkan dada kami ya Allah untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk sentiasa menjadi ahli Al-Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni Allah merezekikan kita dapat bertemu buat pertama kalinya dalam program yang dirancang bersama dengan Tuan Zul ataupun dia dikenali dengan Al-Khairis. Terima kasih kerana merancang dan juga mengaturkan pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan berkongsi berkaitan dengan asas tajwid. Sebelum tu beberapa pertanyaan ataupun soalan Ustaz akan ajukan kepada tuan-puan insya-Allah. Apa khabar ibu ayah semua? Sihat ke tuan-puan? Ada suara ke? Semua okey ke? Sihat alhamdulillah. Okay, terima kasih respon yang diberikan. Mikrofon boleh buka ke? Kalau boleh buka. Alhamdulillah sihat. Okey, Puan Nurbaiti, terima kasih respon yang diberikan. Baik, insya-Allah malam ni Ustaz punya kelas asas tajwid. Ustaz maklumkan siap-siap. Kita punya program akan berlangsung secara dua hala. Ustaz akan tanya soalan, tuan-puan akan respon. Dan kita akan terus bergerak. Program kita ni akan berjalan secara dua hala. Ustaz tanya, tuan-puan kalau boleh respon supaya kita punya kelas berjalan dengan lancar insya-Allah. Baik, berikutnya sedikit latar belakang Ustaz. Ustaz berpengajian Diploma Tahfiz Wal Qiraat di Darul Quran Jakim, di Institut Quran Darul Aman di Kedah, kemudian menyambung di USIM Darul Quran di Cawangan di Induk Kuala Kubu Baru dalam kos Quran Sunnah, ijazah Quran Sunnah dengan kepujian yang kerjasama USIM Darul Quran. Dan alhamdulillah dah selesai. Dan Ustaz juga merupakan penulis buku Nota Tajuk Infografik bestseller yang telah pun terjual lebih kurang 5,000 unit. Dan alhamdulillah kita telah pun melancarkan satu akademi Ustaz Tajwid yang telah pun terdiri daripada hampir 5,000 pelajar. Dan insya-Allah malam ni jemputan yang diberikan dan Ustaz akan cuba usahakan berkongsi tajwid kepada tuan-puan semua. Dan insya-Allah
kita akan membuka minda tuan-puan, kita akan berkongsi dan insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah memberikan apa dia? Memberikan rasa seronok belajar tajwid. Kerana Ustaz perhatikan dan masyarakat kita hari ini bila mendengar satu perkataan ataupun satu kelas pengajian yang ujungnya ada tajwid, kelas tajwid, kelas tahsin Quran, ia menjadi satu ketakutan. Bahkan kalau berlaku di masjid ataupun surau, kebanyakan masyarakat kita hari ini dia akan lari duduk belakang ataupun terus balik sebab takut kena test bacaan dan sebagainya. Tapi insya-Allah Ustaz punya program yang kita jalankan ni kita tak buat macam itulah. Kita buat style orang muda dan insya-Allah kita akan cuba bagi yang terbaik. Dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-puan dapat manfaat daripada program yang kita aturkan pada malam ni. Dan sedikit makluman juga kepada tuan-puan, diharapkan sepanjang kelas kalau ada di antara kalangan tuan-puan yang dapat buka kamera, itu lagi baiklah, kerana kita kelas secara online. Jadi Ustaz sangat suka kalau ada peserta program yang dapat menemani sepanjang program lah. Jadi sebabnya ada beberapa sebutan, ada beberapa bacaan yang perlu kepada pemerhatian muka lah. Jadi tuan-puan kalau ada yang dapat sama-sama buka kamera sekali, insya-Allah dapat kita memeriahkan kelas kita pada malam ni insya-Allah. Baik, itu sedikit kita punya latar belakang. Alright. Tuan-puan semua apa khabar? Sihat? Dah tanya soalan tadi kan? Okey, jadi insya-Allah malam ni soalan berikutnya tadi Ustaz dah tanya apa khabar kan? Soalan kedua, tuan-puan semua berada di rumah ke ataupun dalam perjalanan? Cuba respon sikit. Maksudnya tengah dalam kereta ke ataupun duduk kat rumah. Cuba komen Ustaz. Kita nak tahu keadaan tuan-puan yang sedang menonton. Puan Nurul Haslaili di rumah. Okey, ada kat rumah. Kat rumah Ustaz. Okey, baik. Ada kat rumah, alhamdulillah. Sebab tadi Ustaz perasan ada yang tengah bawa kereta. Mudah-mudahan selamat sampai di destinasi yang dituju insya-Allah. Baik, terima kasih respon yang diberikan. Malam ni insya-Allah Ustaz akan mulakan perkongsian berkaitan dengan asas tajwid. Soalan berikutnya, ibu ayah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz nak tanya secara jujurnya. Tuan-puan angkat tangan pun boleh. Kalau malu untuk respon, tuan-puan angkat tangan je. Siapa di kalangan tuan-puan yang join kelas pada malam ni, tuan-puan apa nama istilahnya zero tajwid? Cuba angkat tangan. Kalau tuan-puan zero tajwid, tuan-puan angkat tangan. Tak ada masalah. Ustaz sangat suka dengan orang yang ikhlas dan juga jujur. Sebab kita akan berikan respon, kita akan bantu tuan-puan, dan Ustaz sangat suka kepada pelajar-pelajar yang zero tajwid. Zero tajwid ni macam mana Ustaz? Maksudnya dia macam pernah belajar ataupun pernah dengar tapi entah bila dah. Last sekolah rendah. Okey, ada 3-4 orang insya-Allah. Baik. Alright. Ada yang kat rumah, dia dengan cucu sebagai cuti sekolah ni kan. Okey, terima kasih boleh turun tangan. Terima kasih ibu ayah tuan-puan yang respon. Jadi malam ni kita sambung, Ustaz akan menggunakan Ustaz punya buku dalam kita punya program pada malam ni insya-Allah. Sana Ustaz share screen. Okay, kita punya kelas malam ni kita menggunakan buku nota tajwid infografik yang Ustaz tulis susun sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Okay, nampak tak skrin? Nampak Ustaz, nampak. Okey, baik. Okey, ni skrin yang kita gunakan malam ni insya-Allah. Ustaz akan kongsikan dekat tuan-puan asas tajwid.
Yang mana sebelum kita belajar dengan lebih mendalam, Ustaz nak clearkan kefahaman tuan-puan apakah yang dimaksudkan dengan tajwid. Yang mana bila rata-rata persoalan yang Ustaz biasa tanya dekat program-program yang kita jalankan secara online dan bersemuka, bila Ustaz tanya tajwid ni apa, ada yang kata tajwid ini kita kena hafal hukum, kita kena betulkan bacaan, macam-macam lah respon. Yang paling lucunya apa, dia kata Ustaz tajwid ni saya mesti kena hafal huruf-huruf, gitu. Jadi saya takut nak belajar tajwid dan dia cuba masuk kelas Ustaz untuk menghilangkan ketakutan tersebut. Alhamdulillah, pakcik yang bertanya tu dah menjadi antara orang yang mahir tajwid hari ni. Dah habis, dah khatam satu buku belajar. Jadi hari ni tuan-puan yang dirahmati Allah, Ustaz kongsikan dekat slide yang mana kita kena ketahui apakah pengertian secara bahasa dan juga secara istilah. Tajwid yang kita tahu, yang kita pernah dengar sebelum ni ataupun yang kita dah belajar sebelum ni, sekolah rendah ke, sekolah menengah, waktu belajar, waktu pengajian di masjid atau surau. Maksud tajwid itu sendiri maksudnya adalah memperelokkan atau memperindahkan. Makna kata malam ni tuan-puan semua yang join kelas tajwid malam ni adalah kita punya tujuan untuk kita tambah baik bacaan sedia ada. Tujuan kita pada malam ni belajar tajwid adalah untuk memperbaiki bacaan sedia ada. Yang mana bacaan kita mungkin dah baik dah. Jadi kenapa join kelas tajwid juga? Untuk kita memperindahkan bacaan sedia ada. Itu adalah daripada segi bahasa. Kemudian daripada segi istilah. Daripada segi istilah pula, tajwid ini adalah mengeluarkan huruf daripada tempatnya dengan memberikan hak sifat-sifat yang dimilikinya. Apa maksud kat sini? Maksudnya apa? Setiap huruf Al-Quran daripada huruf alif sampailah huruf ya ada hak dan sifat yang kita perlu tunaikan. Apa maksud dia? Setiap huruf hijaiyah yang kita baca, daripada alif sampai ya, ada sebutan yang perlu dijaga. Ada sifat yang perlu ditunaikan dan ada makhraj yang perlu dikeluarkan dengan ketepatan bacaan. Mungkin selama ni kita baca janji bunyi je. Sebenarnya ada cara, ada kaedah yang mana bila kita lantunkan, bila kita keluarkan sebutan itu adalah sebutan yang tepat dan yang terbaik, mengikut sebutan yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat ajarkan kepada para tabi'in, sampailah kepada salafus soleh, para ulama kita, sampailah kepada hari ini tuan-puan belajar sambung. Jadi itu adalah pengertian yang pertama daripada segi istilah dan juga daripada segi bahasa dan istilah. Kemudian kita pergi kepada tujuan. Mission kita. Tujuan kenapa kita belajar tajwid? Untuk apa? Tujuan kita belajar tajwid, ibu ayah tuan-puan yang dirahmati Allah, supaya kita dapat membaca Al-Quran dengan fasih, lancar, serta dapat memelihara lidah daripada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Ini tujuannya. Sebab apa? Hari ini banyak metod, banyak cara untuk kita dapat baca dan lancar bacaan Quran. Tanpa guru pun boleh lancar bacaan. Contohnya, kita diperkenalkan dengan pen pintar Quran. Yang mana sekarang ni dah pun tersebarlah di mana-mana. Pen tu bila letak je dekat ayat Quran, pen tu bersuara dengan imam-imam yang telah pun di setting kat situ lah, Imam Mekah ke Imam Madinah ke. Kita tekan dekat ayat Quran tu, dia keluar bacaan, kita pun ikut. Cuma ianya adalah kurang
kurang tepat ataupun kurang baik kepada orang yang tak ada basic tajwid. Dia hanya sekadar mendengar, kemudian dia ikut bacaan. Quran ni tuan-puan, dia perlu ada talaki musyafahah. Dia perlu ada talaki ni apa? Macam malam ni lah, pertemuan di antara guru dan pelajar. Kemudian musyafahah, bacaan guru dan juga bacaan guru dilihat oleh pelajar, kemudian bacaan pelajar dilihat oleh guru. Tu dia. Ya, kalau pen Quran dia tak berlaku dua hala, hanya satu hala je. Kita mendengar bacaan imam tu, kemudian kita baca. Kemudian siapa yang semak bacaan kita? Tiada. Jadi kaedah tersebut agak kurang dan juga tidak disarankan. Kecuali memang tuan-puan dah pun talaki, bacaan dah cantik, bacaan tajwid dah pun jaga dan dah pun disahkan oleh guru-guru sekitar tuan-puan yang dah pun belajar, yang dah pun mendengar bacaan tuan-puan, silakan. Tapi kalau belum ada pernah orang dengar bacaan kita, kemudian kita rasa bacaan kita bagus dan kita syok sendiri, waktu tu syaitan yang akan menjadi guru kita. Boleh? Maka tujuan kita belajar tajwid untuk baca Quran dengan fasih dan lancar, dan dapat memelihara lidah daripada kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Okey, khalas. Selesai. Kemudian kita pergi kepada hukum. Zaman sekarang main dengan hukum. Jadi kita datangkan hukum. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Tuan-puan yang join kelas pada malam ni secara online, tuan-puan telah pun mengambil tanggungjawab fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah ni? Secara ringkasnya begini, fardu yang dilakukan ataupun perkara ataupun amalan yang dilakukan, ibadah yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang Muslim dan sebahagiannya lagi terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Antara contoh lain apa? Menguruskan jenazah. Bila ada berlaku kematian, maka ada segelintir daripada ahli qaryah tersebut ataupun taman yang uruskan jenazah, maka yang lain terlepas tanggungjawab. Begitu juga dengan Quran. Tuan-puan mengambil peranan untuk belajar malam ni, maka ahli qaryah tuan-puan ataupun tuan-puan duduk taman ke, duduk flat dan sebagainya, tanggungjawab orang lain tu dah terlepas. Tuan-puan dah pikul tanggungjawab tersebut. Kemudian hukum ini berubah ketika nak mengamalkan tajwid waktu membaca Quran. Maksudnya macam mana, Ustaz? Okey, kita belajar malam ni adalah fardu kifayah, tetapi hukumnya berubah menjadi fardu ain, wajib ke atas lelaki dan perempuan yang mukallaf ketika nak baca Quran. Waktu kita nak buka Quran, nak baca, dia jatuh menjadi wajib. Lelaki dan perempuan baca dengan bertajwid. Maknanya, nak tak nak, bosan ke, penat ke, ya, menyampah ke, rasa terpaksa ke, kita kena belajar tajwid. Kalau tak, selamanya, ya, umur kita berapa pun, ya, sampailah kita berusia, kalau kita tak paksa, tak nak belajar, maka sangatlah rugi. Dan juga dikhawatiri bacaan kita banyak kesilapan, kekurangan yang boleh menjadikan, ya, kita akan dihujahkan kembali di akhirat. Syaitan yang Al-Quran yang akan menghujahkan kita balik dekat Allah. Ya, dulu kat atas dunia ni manusia ni, ya, dia baca Quran, tetapi dia baca dengan tidak bertajwid sebab sombong, rasa betul dan juga tak nak berguru. Quran memang kena berguru. Sedangkan Nabi pun setiap kali bulan Ramadan, Nabi akan apa? Bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ini kan lagi kita, ya, yang serba kekurangan, kita perlu cari guru. Ya, banyak sekarang guru-guru yang hebat. Kita kena ambil manfaat daripada guru-guru yang ada, ya, dekat masjid, dekat surau tuan-puan, ataupun secara online. Ambil manfaat. Kerana peluang ini kita perlu cari. Kita tak boleh duduk relax-relax je. InsyaAllah nah. Okey, itu adalah berkaitan dengan apa itu tajwid.
Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bagi pula kepentingan mempelajari tajwid. Zaman sekarang tuan-tuan, masyarakat kita suka minta dalil. Ya, jadi Ustaz bawakan beberapa dalil daripada ayatul Quran, daripada surah Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa makna tartil? Tartil maksudnya kat sini adalah bacaan yang bertajwid, huraian daripada tafsiran. Tartil kat sini maksudnya bacaan yang bertajwid. Bertajwid itu macam mana? Menjaga makhraj, sebutan, kemudian menjaga panjang pendek, menjaga dengung, menjaga bacaan daripada kesilapan khafi dan juga jali. Itu dia tartil. Kemudian kita datangkan hadis daripada Uthman radhiyallahu an, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, terbaik di kalangan kamu. Siapa dia? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Nabi declare dan Nabi memberikan satu pengiktirafan kepada siapa dia? Kepada siapa yang paling baik di antara kamu. Nabi declare siapa? Orang yang belajar Quran. Makna kata ibu ayah tuan-puan yang Ustaz kasihi sekalian, Nabi declare siapa yang menjadi pelajar dan siapa yang mengajar Al-Quran adalah orang yang paling terbaik. Kita ni tuan-puan tak baik, tak baik itu macam mana? Yalah, termasuk saya, kita banyak buat dosa, banyak buat kesilapan, serba-serbi kurang dan sebagainya. Maka kita memilih untuk menjadi pelajar dan juga ada rezeki, kita dah faham, kita pula mengajar orang lain, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang Nabi sebut paling terbaik, di kalangan manusia yang lain, insya-Allah. Kemudian kita datangkan lagi hadis yang Nabi memberikan amaran kepada siapa dia? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan di kalangan aku. Malam, siapa dia? Yang tidak yataghanna bil Quran, yang tidak memperlagukan bacaan Al-Qurannya. Memperlagukan kat sini, adakah yang dimaksudkan bertaranum Ustaz? Bukan. Bertaranum tu sebahagian. Yang lebih penting kat sini adalah yang bertajwid. Bukan di kalangan kami, iaitu kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak membaca Quran dengan bertajwid. Ni amaran Nabi. Maka sangatlah dituntut untuk kita belajar, kita kenal dan juga kita ambil manfaat daripada tajwid, insya-Allah. Kemudian kita datangkan lagi dalil daripada suratul Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan secara beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci, yang mana ayat Quran ini menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Maka dalil ini memberikan betapa Quran ini menjadi syifa, penyembuh bukan sahaja kepada penyakit, ia juga menjadi penyembuh kepada masalah hati, kepada masalah tekanan dan sebagainya. Siapa yang menjadikan Quran menjadi pendampingnya. Macam mana nak jadi pendamping kepada Quran? Sentiasa belajar, dan juga mentadabbur. Kita ada kelas tadabbur akan datang, dan juga kita menggunakan masa, mengambil satu masa untuk betulkan bacaan. Mudah-mudahan Allah memberikan penawaran, memberikan rahmat kepada kita semua asbab kita belajar Al-Quran. Kemudian tuan-puan yang dirahmati Allah, selesai berkaitan dengan dalil, kita pergi pula kepada kesalahan. Kesalahan bacaan dalam Quran. Sebelum tuan-puan tanya Ustaz, Ustaz, apa jenis kesalahan dalam bacaan Quran? Kita datangkan beberapa jenis. Ada dua jenis tuan-puan kesalahan bacaan dalam Quran. Ustaz Azum kat sini memandangkan tuan-puan tak ada nota, tak ada buku, jadi tuan-puan boleh tengok di skrin insya-Allah, dan kita pun ada buat rakaman. Yang mana kesalahan tersembunyi ataupun lahnul khafi. Lahnul khafi ni kesalahan tersembunyi.
Kesalahan tersembunyi ini para ulama khalaf menghukumkannya sebagai makruh, manakala para ulama salaf menghukumkan sebagai haram. Dengan sebab itu, ianya perlu dihindari oleh setiap pembaca Al-Quran. Walaupun kesalahan ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun ianya adalah aib apabila dilakukan oleh ahli Al-Quran. Dinamakan sebagai tersembunyi kerana kesalahan ini dapat dikesan dan diketahui oleh pakar-pakar tajwid dan orang-orang awam yang tidak mengetahuinya. Baik, kat sini kesalahan khafi ni Ustaz senaraikan dua. Ya, antaranya lah, dia banyak lagi sebenarnya. Ini antara kesalahan yang biasa berlaku di kalangan pembaca hari ini. Antaranya mengurangkan atau melebihkan kadar panjang sesuatu hukum. Contohnya Ustaz, okay. Contoh kita dah buka surah Fatihah. Okey, yang dikatakan sebagai memanjangkan ataupun mengurangkan bacaan panjang pendek. Kita buka surah pendek sikitlah. Kita ambil juzuk 30. Ya. Contoh kita bawakan daripada surah An-Nas. Okey. Yang dikatakan sebagai lahnun khafi, kesalahan kecil, mengurang atau memanjangkan bacaan. Contoh kita ambil ayat pertama surah An-Nas. Kalau bacaan yang biasa kita akan baca Qul a'udzu birabbin nas. Okey, baca biasa. Bacaan yang dikatakan lahnu khafi, contoh dia mengurangkan. Ustaz bagi contoh mengurangkan. Qul a'udzu birabbin nas. Nampak? Dikurangkan panjang, kemudian dikurangkan dengung. Dia baca laju macam tu. Qul a'udzu birabbin nas. Tu kesalahan kecil. Bacaannya masih lagi kalau ikut ulama khalaf tadi makruh. Ulama salaf kata haram. Ni dia memendekkan ataupun memanjangkan. Dia lagukan bacaan terlebih lagu sampaikan meleret dia punya panjangnya, sepatutnya 2 harakat dia panjang lebih. Qul a'udzu birabbin nas. Nampak macam okey. Rupanya dia ghulu, melampau daripada bacaan. Tak boleh. Dan dikategorikan sebagai aib juga. Kalau didengari oleh orang-orang yang mahir tajwid, dikatakan sebagai aib. Kerana dia melampau dalam bacaan. Memanjangkan lebih. Boleh? Itu jenis lahnu khafi. Khafi ni adalah kesalahan tersembunyi. Kemudian yang kedua, meninggalkan ghunnah. Pada hukum ghunnah dan sebaliknya. Kesalahan tersembunyi yang kedua iaitu meninggalkan ghunnah. Meninggalkan dengung pada hukum ghunnah dan sebaliknya. Contoh Ustaz. Okay, contoh daripada ayat kedua pula. Ghunnah ni apa? Dengung lah. Contoh kalau tengok ayat kedua, kita akan dapati ada dengung kat situ. Malikin. Tu dengung tu. Wajib ghunnah. Ya, dia baca malikin nas. Sepatutnya dengung malikin nas, kin nas, 2 harakat. Tapi dibaca dengan malikin nas. Nampak macam betul. Nampak macam tak ada salah. Rupanya dia meninggalkan ghunnah. Itu juga dikategorikan sebagai lahnun khafi, kesalahan tersembunyi. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, kita pergi kepada lahnun jali. Ni kesalahan yang nyata dan kalau dilakukan kepada suratul Fatihah. Bismillah. Kalau dilakukan pada suratul Fatihah, dibimbangi solat tuan-puan boleh jadi batal. Ataupun tidak sah solat tersebut kerana suratul Fatihah adalah rukun qauli, rukun yang perlu disebut dan juga dijaga sebutannya. Antaranya apa? Menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Ni kesilapan pertama. Menukarkan satu huruf kepada huruf yang lain. Contoh Ustaz. Okay.
Oleh kerana surah Fatihah adalah surah yang core, surah yang perlu kita wajib baca dengan bertajwid. Jadi Ustaz datangkan contoh suratul Fatihah. Contoh suratul Fatihah tadi, poin pertama, menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Contoh yang biasa berlaku kepada pembaca hari ini, ayat pertama suratul Fatihah. Sepatutnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan ha pedas. Rahmanirrahim. Tetapi ditukar semua ha tersebut menjadi ha bulat. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jaga-jaga, nampak macam okey je. Sebenarnya dia telah pun tukar huruf ha dengan ha pedas. Itu diragui tu. Boleh jadi bacaan solat tersebut ataupun kualiti solat tersebut diragui, boleh jadi tak sah solat. Tu contoh. Ada lagi Ustaz? Ada. Contoh yang biasa berlaku pada ayat ke-6. Contoh huruf qaf dengan kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Sepatutnya baca dengan qaf, tetapi dibaca dengan kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak macam tak ada salah pun, tapi sebenarnya berlaku kesilapan yang mana ditukarkan qaf dengan kaf. Ni hati-hati Pak Ayah atau puan dirahmati Allah. Ini adalah lahnun jali pertama, menukarkan huruf dengan huruf yang lain. Kedua, mengurangkan sesuatu huruf. Lahnun jali, kesalahan nyata kedua, mengurangkan sesuatu huruf. Adakah ianya berlaku kepada suratul Fatihah? Ya. Contoh pada ayat pertama. Lagi-lagi kalau ia seorang tu dia menjadi imam, dia mengetuai ataupun menjadi imam, menjadi khalifah kepada makmum yang lain, dia jadi imam, dia buat kesilapan ni, memang masalah kepada imam tersebut. Yang mana kadang-kadang berlaku ataupun tuan-puan sendiri terbuat tanpa sengaja. Iaitu, cuba tuan-puan bagi tahu Ustaz, apa kesilapan yang Ustaz baca pada ayat ni? Apa huruf yang terkurang waktu Ustaz baca? Tengok dengan elok-elok, kemudian tuan-puan respon. Okey, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kesilapan dia? Huruf ba tiada ke Ustaz? Huruf ba tiada. Okey. Macam okey je. Nampak? Dia nampak macam okey kan? Okey, Ustaz repeat. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Tuan-puan respon. Kalau tak bersuara boleh respon dekat komen. Kita nak bagi kelas kita ni berlangsung secara dua hala insya-Allah. Huruf ba macam tak jelas. Okey ke tak okey? Tak okey. Apa huruf yang hilang? Ataupun dengan semila yang berlaku adalah Ustaz mengurangkan huruf, iaitu kita menghilangkan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Ba-nya hilang. Ni biasa berlaku tuan-puan. Jadi lepas daripada ni, bila tuan-puan solat, jaga-jaga. Pastikan sebutan tu baca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca laju-laju. Bimbang kita tertinggal huruf. Sebab benda ni biasa berlaku. Bila Ustaz buat bengkel tahsin Fatihah di masjid, di surau. Bila kita test bacaan peserta, boleh kata kalau daripada 10 orang tu, ada dalam 5 orang yang baca begini. Dibaca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tak perasan. Sampailah Ustaz kata, puan sebenarnya tertinggal huruf ba. Cuba puan ulang lagi sekali. Bismillah. Mana ba-nya? Dia baca Bismillah. Yelah Ustaz. Bismillah. Ini baru satu. Banyak lagi kesilapan. Ini antara Ustaz bagi salah satu contoh. Mengurangkan huruf. Okey, tu contoh lahnun jali.
Kemudian kita bagi yang ketiga, menambah sesuatu huruf. Biasa dalam surah Fatihah menambah satu huruf ni tidak berlaku lah. Yang berlaku apa nama? Kat sini Ustaz dulu waktu Ustaz Talaki, guru Ustaz ada tegur Ustaz Talaki dulu dengan Syekh Muhaimin ambil sanad Quran, yang mana antara teguran yang berlaku, Ustaz buat sikit je panjang dia, tapi dia kata tak boleh juga, khata'. Dia suruh repeat balik, ulang balik. Apa kesilapan yang Ustaz buat? Iaitu contoh kita ambil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kesilapan Ustaz? Ada silap tak? Ustaz ulang balik Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kesilapan dia? Ada tak? Tuan-tuan boleh respon. Sebab biasa ramai yang buat benda ni tau. Sama ada tuan-puan solat sendiri ataupun tuan-puan mengimamkan solat. Kalau malam ni ada yang jadi dia kalangan imam ataupun ustaz. Jadi sama-sama kita perbaikilah. Waktu Ustaz Talaki tu ujung tu min sikit je. Tapi apa yang berlaku Syekh Muhammad tegur. Dia kata khata'. Ulang balik ayat tu. Dia kata apa? Ujung ayat tu, min tu jangan panjang sangat. Kalau panjang sangat seolah-olah kita menambah huruf lain. Sepatutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Stop terus. Kat ujung tu kan makna sukun. Boleh baca 246. Stop terus. Jangan duk lengguk-lengguk lebih tu. Itu yang jadi bacaan tu, dia istilahnya menambah huruf min. Nampak? Ni kesilapan yang nampak macam tak ada apa. Jadi kat situ kesilapan juga. Iaitu dia seolah-olah menambahkan huruf lain kat ujung tu. Boleh Okay, baik. Kita pergi kesalahan yang keempat. Menukarkan sesuatu baris kepada baris yang lain atau mematikannya. Kalau dalam surah Fatihah biasa berlaku tak? Berlaku. Menukarkan satu baris ataupun mematikan. Contoh yang berlaku kepada surah Fatihah apa dia? Kalau yang berlaku adalah pembaca dia sambung bacaan tetapi dia tidak membacakan huruf. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Apa kesilapan dia? Ustaz suka tanya soalan supaya tuan-puan berfikir. Tambah-tambah ni dah malam dah ni kan. Kalau ikut kepada perkiraan masa ni dah pukul 10 sebenarnya. Sebabnya maghrib dah awal, isyak pun dah awal. Jadi kira pukul 9 ni macam dah pukul 10 lah, agak lewat sebenarnya. Okey, apa dia punya kesilapan dia? Cuba tuan-puan komen jap. Apa kesilapan yang Ustaz buat? Ustaz ulang sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Puan Husna, tak ada panjang pendek tak jaga. Bismillah. Okey, terima kasih respon yang diberikan. Baik, Ustaz. Ya, Puan Ana, silakan. Ustaz sambung tapi Ustaz tak buat berhenti tapi tak ada baris macam tu Okey, baik. Terima kasih jawapan yang diberikan. Baik, betul tu. Ustaz tambah baik sikit. Ustaz tambah jawapan tadi. Yang berlaku tadi adalah Ustaz baca sambung-sambung tetapi meninggalkan baris. Sepatutnya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia kena ujung dekat bismillah mi tu. Rahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu jangan tinggalkan baris. Kalau nak sambung. Kalau wakaf tak ada masalah. Ya, yang menjadi masalah kalau nak wasal. Mentang-mentang nafas tu panjang, jadi nak sambung. Tak ada masalah nak sambung bacaan. Tapi pastikan hujung-hujung ayat tu disambung barisnya sekali. Boleh? Kalau tidak disambung barisnya, maka akan berlaku kesilapan. Okay? Jadi Ustaz ulang balik bacaan yang sebenar. Dan benda ni berlaku biasa solat tarawih lah. Solat tarawih kan imam biasa baca laju kan. Dia pun baca sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Itu bacaan yang betul untuk kita meraihkan baris yang ada pada setiap hujung ayat ketika kita wasal. Wasal tu maksudnya sambung lah. Kalau wakaf tak ada masalah. Baca macam biasa. Ya, yang berlaku masalah ketika nak wasal. Itu dia. Boleh Okey. Ataupun kesalahan lagi, kesalahan yang fatal ataupun kesalahan yang jelas berlaku, dia tertukar baris. Contoh sepatutnya bismillah. Tetapi dia baca tukar jadi basmillah. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Mufarakah terus lah. Mufarakah ni apa? Kita keluar imam terus. Sebab kesilapan yang dilakukan tu terlalu jelas. Sebab tu dipanggil sebagai lahnun jali. Kesalahan yang nyata. Dan kat sini kalau tengok pendapat ulama bersepakat, ulama khalaf dan ulama salaf menghukumkan sebagai haram. Haram ni apa? Tak boleh buat sama sekali. Sekiranya dilakukan ketika baca surah Fatihah sewaktu solat, maka solatnya tidak sah. Ini pandangan yang syadid, pandangan yang keras. Jadi amatlah penting ibu ayah tuan-puan kita memperbaiki bacaan. Dan dinamakan sebagai kesalahan nyata kerana kesalahan ini dapat diketahui oleh siapa jua yang boleh baca Quran. Sama ada dia mahir dalam bidang tajwid maupun orang awam. Pernah tak tuan-puan tengah relax-relax kat rumah kan, tiba-tiba anak ke ataupun suami ke atau isteri baca Quran. Kemudian tengah-tengah dia baca Quran tu, tuan-puan dengar macam lain je ni, cuba ulang balik. Rupanya dia salah baris. Pernah tak berlaku? Tuan-puan tengah relax-relax kan, tiba-tiba dengar orang baca, salah, macam salah je, ulang balik jap. Nampak pelik. Nampak pelik. Contoh kan, kita ambil contoh lah dalam surah Baqarah, contoh ayat 6 muka surat 3. Sepatutnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sekali dia baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kita pun dengar macam lain je ni. Ulang balik. Nampak dia kesalahan nyata yang orang awam pun boleh detect kesilapan tersebut. Kalau 'alaihim tu kalau bacaan qiraat dia diterimalah. Cuma kita tak sentuh bab qiraat. Kita sentuh bacaan Imam Hafs an Asim macam biasa. Dia kesilapan yang berlaku. Kalau kita belajar qiraat, tu tajuk lain pula. Kita sekarang memfokuskan kepada tajwid asas daripada Imam Hafs an Asim. Okey, ada soalan? Silakan. Contoh kan kalau kita baca Al-Fatihah, kita salah kan, kira solat tu batal. Tapi kalau dia terus batal ke ataupun kalau kita ulang balik, dia dikira batal juga ke Ustaz? Ulang balik waktu tu juga? Waktu tu juga. Itu juga tak batal. Lagi satu soalan Ustaz. Contoh kan, ni kesalahan jali kan. Kalau dia instead of tertukar huruf, dia macam contoh bismillah tu dia tertukar ayat lain. Instead of alhamdulillah, dia terus pada maliki yaumiddin. Tu dikira kira terus batal juga lah Ustaz kan? Okey, terima kasih soalan yang menarik. Kalau contoh dia
lepas Bismillahirrahmanirrahim, sebabnya ini biasa berlaku juga sebabnya Rahim ayat 1 dengan Rahim ayat 3 ni sama, kadang-kadang tertukar. Kalau dia tersilap, kemudian makmum kat belakang perasan makmum betulkan dan dia ulang balik bacaan, solat sah. Tapi kalau dia silap, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Makmum kat belakang ni dah rasa pelik dah, macam lain je. Diam je, dia buat tak tahu. Maka dua-dua batal solat. Imam batal, tak sah, makmum pun tak sah juga. Sebab makmum dah dengar tapi makmum buat tak tahu je. Macam tu. Boleh Baik, terima kasih. Soalan yang menarik tu. Terima kasih kerana bertanya. Bila ada pertanyaan, maka memberi rahmat kepada orang lain yang mendengarnya. Baik. Ibayah tuan-puan dirahmati Allah, kita sambung. Bismillah. Okey, ini perbincangan berkaitan dengan kesalahan bacaan dalam Quran. Dah selesai dah. Mudah-mudahan tuan-puan kita dapat menjaga bacaan kita. Oh, ada tambahan kat sini tuan-puan. Kesalahan kecil juga antaranya melantunkan bacaan pada tempat yang tidak sepatutnya. Ini tambahan. Melantunkan bacaan. Contoh dalam surah Fatihah. Dalam ayat ke-7 seringkali berlaku kesilapan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Apa yang dilakukan iaitu melantunkan huruf yang tidak sepatutnya terlantun. Yang mana huruf yang melantun sepatutnya 5 sahaja. Baju dah kotor, ba, jim, dal, qaf, ta. Tetapi dia menambah huruf lain iaitu ghin. Jadi kalau dilakukan dalam solat, adakah solatnya akan batal? Tak sah. Jawapannya sah lagi solat. Cuma kesempurnaan solat tersebut, kualiti solat tersebut kurang. Dan sampai bila kita nak menjadikan solat kita kurang kualitinya? Maka sebab itulah tuan-puan mengambil keputusan untuk belajar hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat ambil. Mudah-mudahan. Jadi bacaannya kita perlu jaga huruf ghain, dia ada sifat yang dipanggil sebagai isti'la dan juga ismat. Isti'la itu apa Ustaz? Isti'la itu terangkat pangkal lidah dan juga tertahan ismat. Maghdubi, ghairil maghdubi. Jadi jaga sebutan. Kalau dah latih salah juga, dah bertahun-tahun belajar masih salah juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan memandang usaha kita nak tambah baik bacaan. Sebab ada pelajar ustaz, dia kata ustaz, saya ni duk mengaji daripada muda sampai lah ni, sampai dah tua orang ni. Apa yang berlaku, saya baca tak pernah nak betul dekat qalqalah ni, dekat huruf ghin ni lah. Yang mana saya selalu terlantun. Jadi ustaz nak dengar lah. Cuba baca. Apa yang berlaku macam itulah. Maghdu, ghairil maghdu. Jadi macam mana ustaz? Saya dah cuba, dah belajar dan sebagainya. Adakah solat saya diterima, solat saya sah? Jawapan ustaz, insyaAllah solat tuan sah, Allah terima. Sebab dia bukan kesalahan besar. Dia bukan sampai mengubah maksud ayat. Kalau tadilah nun jali itu memang mengubah, tertukar huruf terus. Kesilapan yang berlaku adalah terlantun. Satu lagi, pelajar ustaz juga, bukan pelajar lah, apa nama, ustaz baru balik daripada New Zealand, ustaz jadi imam kat sana. Mu'allaf ni dia orang Maori dekat New Zealand tu. Dia masuk Islam, kemudian dia belajarlah solat dan sebagainya. Kemudian dia rasa sedih sebab apa? Sebab bila baca surah Fatihah dia tak boleh baca dengan cantik. Yang mana bila masuk huruf ghin, dia tak jadi huruf ra, dia jadi ga. Gairil magdu, dia jadi ga. Dia tak jadi ra, jadi ga. Jadi kata macam mana bacaan saya ustaz? Dia cakap dalam BI lah. Ustaz translate kan. Macam mana bacaan saya, Allah terima ke? Sebab saya dah ulang-ulang sampai sekarang risau. Macam mana kualiti bacaan solat saya? Jawapan ustaz mudah je. Allah ni maha rahmat dan Allah tahu kemampuan hamba-Nya. Kalau dia usaha, dia belajar,
Dan juga dia nak cuba tambah baik. Selama mana dia usaha, selama mana dia ikhtiar, mudah-mudahan Allah pandang usaha dia tu untuk tambah baik bacaan Quran. Berbanding ada di segelintir daripada kita, sebahagian besar bukan segelintir, yang tak nak ambil tahu pun bacaan. Cukuplah sekadar solat. Masuk waktu solat. Selama mana dia solat dan dia tak nak ambil istilahnya, tak nak ambil peluang untuk tambah baik, jadi risaulah bacaan kualiti tu ada kesilapan. Jadi kalau tuan-puan mengalami benda yang sama dan tuan-puan usaha nak tambah baik, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua dan juga Allah terima solat kita lah. Kita dah usaha dah, tapi Allah belum izinkan lagi. Kan dalam satu hadis Nabi sebut berkaitan dengan orang yang baca Quran. Siapa yang baca Quran lancar, ma'a safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat. Yang hebat, malaikat mulia. Tetapi orang yang baca Quran dalam keadaan waya tak, apa dia? Merangkak-rangkak. Dalam hadis itu Nabi sebut. Maknanya orang yang baca Quran dalam keadaan dia tak lancar, dia salah banyak, kemudian kesilapan dia tu jelas, dan betulkan tu susah. Dalam golongan ini, apa Nabi sebut dalam hadis, falahu ajran, baginya dua pahala. Apa Nabi sebut, siapa yang baca dalam keadaan merangkak-rangkak, banyak salah, mudah-mudahan atas sebab sabar dia, pahalanya ada dua, sabar dan juga usaha dia nak betulkan bacaan, maka Allah akan berikan dua pahala. Berbanding kalau kita dah lancar bacaan, satu pahala je. Maksudnya Allah, Nabi memuliakan orang yang merangkak-rangkak dan dia usaha nak betulkan bacaan. Boleh? Okey. Baik, ada soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang hukum yang melantunkan di tempat huruf yang tak boleh dilantunkan tu, dia kesalahan apa Ustaz? Lahnu khafi, kesalahan kecil. Kecil. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Kesalahan yang masih lagi boleh dimaafkan lah, ataupun makruh. Okey, khalas. Kita pergi kepada tajuk berikutnya. Okey. Jadi malam ni ada lagi lebih kurang 45 minit ataupun 50 minit, insya-Allah Ustaz akan terangkan kepada tuan-puan beberapa hukum yang senang dan hukum yang paling banyak dalam Quran, insya-Allah. Okey, dah bersedia semua, insya-Allah. Kalau boleh tuan-puan, waktu tuan-puan tonton kelas malam ni, Ustaz sarankan tuan-puan bersama tuan-puan ada Quran kat sebelah. Sebab kita akan adakan beberapa aktiviti yang mana memerlukan Quran. Kita kena cari dan kita perlu sama-sama kira beberapa huruf yang Ustaz akan minta tuan-puan carilah. Okey. Ini baris-baris dalam Quran. Okey. Okey, baik. Ustaz tak sentuh semua, Ustaz sentuh yang penting-penting dulu sebab kita belajar asas. Dan untuk makluman tuan-puan, dalam Quran Ustaz jumpa dan Ustaz merangkumkan beberapa kitab tajwid yang Ustaz rujuk, Tuhfatul Atfal, kemudian kitab tajwid yang ulama-ulama kita tulis daripada di Malaysia ni, dan juga pensyarah-pensyarah guru-guru yang Ustaz rujuk. Ustaz mengumpulkan dalam Quran sebenarnya tuan-puan terdapat 10 jenis alif dalam Quran. Ni yang Ustaz jumpalah. Mungkin ada lebih lagi. Dalam Quran tuan-puan, kita berhadapan dengan 10 jenis alif dalam Quran. Dan 10 jenis alif dalam Quran ini peranannya sangat banyak. Dan juga peranan setiap huruf alif ini berbeza-beza. Setiap kali kita jumpa dalam Quran, kadang-kadang kita buat tak tahu je. Okey. Kalau dalam kitab tajwid Ustaz muka surat 8, yang dah ada buku boleh buka surat 8. Jadi sebelum Ustaz pergi dengan lebih lanjut, Ustaz ada pertanyaan. Sekejap Tak mahu Ustaz batuk sikit. Minggu lepas Ustaz hilang suara. Allah tarik nikmat suara. Seminggu hilang. Allah. Nasib baik minggu ni Alhamdulillah suara okey. Jadi bolehlah bersama dengan tuan-puan untuk kelas tajwid malam ni.
Baik, soalan Ustaz yang pertama. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Ustaz tulis ha? Okey. Okey, yang bawah ni huruf apa? Ataupun boleh buka mic, boleh respon. Nak tulis pun boleh. Kita dua hala insya-Allah. Yang bawah ni apa dia? Hamzah, Hamzah. Hamzah. Okey, yang atas ni huruf apa? Alif, Alif. Okey, soalannya adalah huruf Hamzah ketika Ustaz datangkan baris atas. Macam mana bunyi dia? A, A. Apa dia? A. A, Okey, bunyinya A. Okey, huruf alif pula kita letak baris atas juga. Apa bunyi dia? A. Sama. A, masih sama. Sama juga. Okey, Ustaz bagi peluang kedua. Hamzah baris bawah bunyinya apa? I, I. Hamzah pula. Alif baris bawah bunyinya apa? I. I juga. Okey, kita bagi peluang ketiga terakhir peluang ni Okey, Hamzah baris depan bunyinya apa? U. U. Alif baris depan bunyinya apa? Ustaz, alif tak boleh menerima baris kan? Sudah. Mana satu ni? Sekarang ni Ustaz letak baris. Kalau Ustaz letak baris bunyinya macam mana? U juga. Ya, sama. Baik, terima kasih jawapan yang diberikan. Alright. Jadi sebenar-benarnya Ustaz bagi peluang keempat. A, I, U ni adalah milik siapa? Hamzah ke milik Alif? Milik Hamzah. Milik Hamzah. Habis Alif bunyinya macam mana? Rumahnya di alif. Rumahnya di Alif pula. Macam ni ke? Macam ni? Ya Ustaz. Okey. Baik, sekarang ni jadi kalau ikutkan jawapan Puan Jamiah, maknanya Hamzah dengan Alif ni kena berkongsi bunyi lah. Macam tu. Tak, yang bunyi itu Hamzah. Alif tak ada bunyi. Alif tak boleh menerima baris. Jadi Alif tak ada bunyi ke macam mana? Tak ada bunyi. Alif tak ada bunyi pula? Sudah. Dia sendiri tak ada bunyi. Dia sendiri tak ada bunyi. Apa respon yang lain? Boleh. Ustaz suka untuk tuan-puan respon. Ni tak ada salah betul ni pandangan. Pandangan ni boleh jadi salah, boleh jadi betul. So Alif ni ada bunyi tak sebenarnya? Puan Jamiah kata, Jamaiyah kata tak ada bunyi. Ada tak yang nak membangkang dia? Kita dah mengaji lama ni. Jumpa Alif banyak kali dalam Quran. Ada tak nak respon? Ada? Tak ada? Ustaz takutlah Ustaz nak jawab. Takut silap. Okey, tak apa. Alif dan Hamzah bunyi yang sama. Okey. Baik. Terima kasih respon yang diberikan. Alright. Okey, Ustaz mengambil jawapan masing-masing dan Ustaz responlah. Ada jawapan yang betul dan juga jawapan yang kurang tepat. Jadi macam ni tuan-puan. Bunyi selama ni yang kita belajar I-U tu adalah milik huruf Hamzah. Ustaz, saya duk mengaji dulu alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Yang itu pula macam mana Ustaz? Takkan guru saya ni salah? Macam mana pula nak respon? Betul tak? Ibu-ibu ayah-ayah dulu belajar macam tu kan? Alif di atas A. Betul? Alif di bawah I, alif di depan U. Macam mana nak respon kepada soalan yang macam ni pula? Okey, jawapannya begini tuan-puan. Okey. Iqra' yang kita belajar ni, Iqra' ataupun Muqaddam, ditulis oleh penilai asal iaitu Ustaz Haji As'ad Khumam. Penilai asal ni adalah daripada Indonesia. Dan juga dulu kita menggunakan susunan huruf-huruf daripada Indonesia.
Dan sampai sekarang penulisan Quran yang digunakan oleh Indonesia, mereka menggunakan menjadikan alif tu bunyinya A, I, U, macam tu. Dalam mana-mana Quran lah, Quran yang digunakan oleh orang-orang Indonesia lah sampai sekarang. Dia bukan gunakan rasam Osmani. Okey, jadi sekarang ni ulama kita telah pun menyusun atur dan juga menambah baik daripada penulisan Quran, yang mana keseluruhan kat Malaysia hari ni kita menggunakan rasam Osmani. Bila mana rasam Osmani penulisannya dah berbeza, banyak dah tanda-tanda yang kalau guna Quran lama tu Quran Majid kan. Quran Majid tanda-tanda dalam Quran Majid yang dulu tu dengan Quran yang sekarang dah banyak jauh beza dia. Banyak simbol, banyak tanda yang telah pun dibuang. Kalau kita tengok Quran sekarang dah ditambah baik. Dan sekarang bunyi A, I, U tu telah pun ditambah baik adalah milik huruf Hamzah. Kita kena resap Osmani sekarang. Hamzah itu bunyinya A, I, U. Jadi alif ni ada bunyi tak Ustaz? Alif, tuan-puan kena tulis ni tuan-puan. Alif, fungsi utama alif adalah fungsi utama. Fungsi utama adalah memanjangkan bacaan. Ini adalah fungsi utama huruf alif yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi utamanya adalah memanjangkan bacaan. Sama ada baca 2, 4, 6. Bergantung kepada hukum yang kita jumpa lah. Itu fungsi utama dia. Tetapi huruf alif terpaksa memunculkan diri juga pada ketika berlaku ataupun kedudukannya berada di awal surah. Dan waktu tu bila mana alif itu berada di awal surah, dia tetap juga tak ada baris. Contohnya tuan-puan boleh buka pada suratul Baqarah, muka surat 2, ayat pertama suratul Baqarah, alif lam. Cuba perhatikan alif. Alif itu kosong. Tak ada apa-apa tanda di atas ataupun di bawahnya. Maka alif di sini, inilah dia yang kita nak belajar malam ni tuan-puan. Jenis alif pertama. Bagi tuan-puan yang tengok nota tajuk ini dan rasa berbaloi, tuan-puan kena dapatkanlah. Kita bagi asas sahaja. Yang mana kat sini tuan-puan, alif yang dipanggil sebagai alif fawatihus suwari. Itu dalam istilah tajwid lah. Bahasa Melayu adalah alif pembukaan surah. Yang alif ini hanya muncul, hanya berada di awal surah sahaja. Dibaca dengan sebutan alif. Dibaca dengan sebutan alif. Alif lam. Alif ini, alif jenis pertama ini digelar sebagai alif fawatihus suwari. Alif pembukaan surah. Jadi berbalik kepada soalan Ustaz tadi, bagaimanakah bunyi alif dalam Quran? Jawapannya adalah alif. Itu saja. Jadi sahabat kita tadi dah jawab soalan. Jadi dalam Quran bunyi alif bukan A, bukan I, bukan U. Alif dalam Quran bunyinya adalah alif. Selesai. Khalas. Kemudian ada lagi lah 9 jenis yang lain. Ustaz sentuh satu dulu. Sebab benda ni asas yang kita perlu tahu. Kemudian kita ambil satu lagi lah. Jenis alif kedua. Jenis alif kedua, alif yang kosong juga. Tak ada apa-apa baris juga kat atas atau kat bawahnya. Alif yang ini memanjangkan bacaan sekadar 2 harakat. Alif ni duduk dalam Quran, dia kosong. Alif tu tak ada apa-apa baris, atas bawahnya tak ada.
dipanggil sebagai alif mat asli. Puan Jamaiyah, betul. Alhamdulillah. Okey, baik. Tu yang kita kena tahu. Baik, selesai. Untuk satu jenis daripada 10 jenis. Tuan-puan kalau nanti dah ada buku, tuan-puan boleh baca sendiri dalam ni. Sebab penerangannya ringkas sahaja. Nak screenshot pun boleh. Nanti kalau dah ada buku lagi senang lah untuk lebih faham. Baik, kita terus pergi kepada hukum tajwid pula. Okay. Kita akan ajar malam ni tuan-puan hukum tajwid yang ringkas, hukum tajwid yang mudah, dan insya-Allah kita akan cuba bantu tuan-puan malam ni lebih kurang 2 atau 3 hukum tajwid sekurang-kurangnya tuan-puan dapat hurai dalam Al-Quran. Okay, yang dah ada buku boleh buka buku. Ni dalam buku ni kita terangkanlah huruf hamzah macam mana bunyi dia, sebutan dia. Cuma Ustaz skip lah. Kita fokus kepada asas tajwid. Kita pergi kepada Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat 61. Okay, tajuknya adalah mad asli. Ni antara tajuk yang mudah dan boleh kata hampir majoriti di kalangan kita semua tahu. Mad asli. Okey, kalau orang lama sebut mad tabi'i. Mad tabi'i, mad asli, dua-dua sama. Istilah yang sama sebenarnya. Mad tabi'i adalah mad asli adalah mad tabi'i. Okey. Penerangan secara terperinci pula. Mad asli adalah satu hukum yang paling banyak dalam Quran. Salah satu hukum mad asli adalah salah satu daripada hukum yang paling banyak dalam Quran. Sebab tu malam ni Ustaz fokuskan kepada mad asli dulu. Sebab kalau kita tak faham dan kita tak tahu nak cari mad asli dalam Quran, maka apakah yang akan berlaku? Kita akan membuat kesilapan banyak kali, dan kesilapan yang kita buat tu sangat banyak. Sebab mad asli adalah hukum yang paling banyak dalam Quran. Jadi malam ni Ustaz nak kongsikan macam mana nak kenal dengan mad asli dalam Al-Quran. Jawapannya adalah, tengok di skrin, mad asli ialah ada 2. Alif, waw, ya yang tidak berbaris. Itu adalah jenis mad asli bahagian pertama. Makna kata, kalau tuan-puan jumpa dalam Quran, alif, waw, ya yang tidak berbaris, itu adalah mad asli. Itu adalah jenis pertama. Jenis kedua adalah alif, waw, ya kecil. Juga mad asli. Jom kita tengok satu persatu. Pertama, bahagian pertama adalah dekat puzzle ni adalah alif, waw, ya yang tiada baris. Alif, waw, ya yang tiada baris. Kita tengok sama-sama. Tuan-puan boleh respon untuk bantu Ustaz cari alif, waw, ya yang tidak berbaris pada slide yang dikongsikan. Contoh pertama, qala. Mana mad aslinya? Di manakah mad aslinya? Alif. Lepas tu. Apa dia? Alif. Kena sebut apa? Qa. Okey, Ustaz ulang balik. Mad asli ialah alif, waw, ya yang tiada baris. Maka pada kalimah qala, di mana mad aslinya? Alif. Alif yang tiada berbaris. Ya, betul. Alif yang tidak berbaris. Inilah mad aslinya. Kalau jawab qa, maksudnya qa lah mad asli kan? So jawapannya adalah, kalau Ustaz tanya lagi lepas ni, mana mad aslinya? Adalah alif tidak berbaris lah. Itulah mad aslinya. Okey, baik. Yang kedua, litahsabuhu. Mana mad aslinya? Wow, tak ada baris. Tak baris. Dah pandai dah tu. Wow, tidak berbaris. Kena sebut wow tidak berbaris supaya kita dapat bezakan. Kemudian yang ketiga, wa yumitu. Mana mad asli dia? Ya, tak ada baris. Ya, tidak berbaris, kita bulatkan. Inilah dia jenis mad asli yang pertama.
Jelas? Kita bagi jenis mat asli yang kedua. Alif, waw, ya kecil. Kalimah dia as-salata. Mana mat aslinya? Alif kecil. Ayuh. Alif kecil. Kita bulatkan. Inilah mat asli dia. Okey. Contoh kedua. Yaluna. Mana mat aslinya? Wow. Wow kecil. Waw kecil. Okey. Waw kecil ni mat asli. Contoh ketiga. Ibrahim. Di mana mat aslinya? Alif kecil. Alif kecil. Alif kecil. Satu lagi kat mana? Ya Ya kecil. kecil. Ya, betul. Ya kecil. Ini dia. Ibrahim. Nampak? Ya kecil bentuknya begini dia ambil kepala je, badannya hilang. Ya kecil bentuknya begitu. Okey. Jadi itulah dia mad asli dalam Quran yang dibaca panjang 2 harakat. Okey, jom. Ustaz akan buat lagi praktis. Ustaz akan keluarkan ayat Quran pula. Cuba tuan-puan buka Quran. Sebab tu Ustaz tak maklum tadi. Kalau boleh ada Quran bersamalah untuk kita cari. Buka kompis kan? Right? Tuan-puan boleh buka Quran masing-masing. Sila buka pada muka surat yang ke-2 dalam suratul Baqarah. Cuba, aktivitinya adalah, dia punya arahannya adalah, bagi tahu Ustaz, berapakah mak asli yang tuan-puan jumpa pada ayat ketiga. Jangan bagi tahu kat mana. Bagi tahu saja berapa, 5 ke, 6 ke, berdasarkan kepada jenis-jenis yang kita kongsikan tadi ni. Alif waw ya tidak berbaris dan alif waw ya kecil. Tuan-puan buka Quran, buka muka surat 2, ayat yang ketiga, keluarkan. Bukan keluarkan, bagi tahu Ustaz berapakah bilangan mak asli yang terdapat pada ayat ketiga sahaja. 5 ke, 6 ke, 10 ke, bagi tahu. Silakan cari. Yang dah dapat jawapan boleh tuliskan jawapan di ruangan komen ataupun nak buka mic untuk respon pun boleh. Dan Ustaz minta kalau boleh tuan-puan yang join kelas pada malam ni semua cari. Kalau tuan-puan sekadar mendengar dan tidak ada istilahnya usaha untuk cari juga, tuan-puan tak akan dapat. Ilmu ni tuan-puan kena usaha. Kalau sekadar dengar je, tidak ada usaha untuk kita lebih faham dengan aktiviti yang kita buat. Kurang sikit lah nak sampai faham dia. Tujuh Ustaz. Okey, Puan Anna Balkis 7. Okey, yang lain boleh carikan. 8. Puan Jamaiyah 3. Puan Nur Hidayah 9. Okey, yang lain boleh cari. Ustaz nak minta kalau boleh semua respon. Kalau tak nak buka mic, boleh tulis jawapan di ruangan komen. Tak ada masalah. Okey, Ustaz dah maklum di awal tadi kelas kita 2 hala. Jadi tuan-puan kena sama-sama kerjasama untuk menjadikan kelas kita bermanfaat. Buka surah Baqarah. Yang baru masuk tadi, buka surah Baqarah, muka surat 2 ayat ketiga. Keluarkan semua mat asli yang ada pada ayat ketiga. Tuliskan jawapan. Okey, sekarang ada 4, ada 8, ada 8. Okey, tak apa. Teruskan menuliskan. Jangan takut. Kita waktu belajar ni, dia tak ada istilah siapa betul, siapa salah. Sebabnya kita sedang ada guru yang membimbing. Jadi insyaAllah kalau salah, kita akan tunjukkan jalan. Kenapa boleh salah, kenapa betul. Sekarang ni, ramai lagi yang belum jawab ni. Tuan-puan, silakan untuk jawab. Okey, ada yang jawab 7, 8, 4, 3, 9. Oh, banyak. Okey, terima kasih jawapan yang diberikan. Okey, jom. Kita nak tengok siapa jawapan yang tepat. Okay, ada lagi nak cuba? Boleh buka mic kalau tak tahu nak tulis kat ruangan komen, boleh buka mic. Boleh? Ada lagi?
Alright. Okay, jom. InsyaAllah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Baqarah. Okay. Berdasarkan jawapan yang masing-masing jawab, Ustaz kira majoriti yang paling banyak jawab 8. Ya, Tuan Zamri? 8 ada, 7 ada, 9 pun banyak. Okay, kita tengok geng mana yang betul, geng mana yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita gunakan kaedah tadi, macam mana nak cari mak asli. Ada 2 jenis. Ustaz ulang balik supaya tuan-puan dapat visualization, dapat membayangkan mak asli tu macam mana. Tadi Ustaz dah bagi tahu mak asli ni ada 2 jenis. Alif waw ya yang tidak berbaris dan alif waw ya kecil yang tidak berbaris juga. Mana kata pada ayat ketiga tadi tu, kalau tuan-puan jumpa sama ada alif, waw atau ya yang tiada baris, itu mak asli. Ada yang jawab 10. 10 pun ada kan. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama cari insya-Allah. Kita sama-sama cari jawapan yang tepat. Ustaz akan bulatkan. Tuan-puan tengok sama-sama. Pertama, allazina. Mana mak asli dia? Mana mak asli dia? Allazina. Ya, tak ada Ya. baris. Dia tak ada Betul. baris. Ya, tak ada Ya baris. tidak berbaris. 1. Ada tak yang jawab 1 tadi? Okey, yang jawab 1 tu dia boleh jadi salah lah sebab ada baru mula kan. Kemudian yu'minuna. Mana yang tak ada baris? Wow. Wow, Wow, tak ada wow, baris. Wow. Bagus. Wow tak berbaris. Kita bulatkan. Dah 2 dah. Alright. Kita pergi lagi. Bil ghaibi. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Sebab semua ada baris kan? Okey. Wa yuqimuna. Ya. Ya, Ya, tak ada baris. Tak ada Wow, tak ada baris. Okey, kat sini ada Ya 2 dengan kan? wow. Ya, okey, ya adalah yang ketiga. Kemudian waw tidak berbaris yang keempat. Ayuh. Kemudian nas-salata. Alif Alif kecil. kecil. Alif kecil. Alif kecil. Yang kelima. Bagus. Kemudian wa mimma. Alif tak ada Alif. baris. Tak ada baris. Alif tidak berbaris. Dah 6 dah ni. Yang jawab 3 tadi tu dah silap dah tu. Dah 6 dah ni. Razaqnahum. Alif kecil. Alif kecil. Alif kecil. Dah 7 dah. Okey, yunfiqun. Wow, tak ada Wow, tak ada baris. Wow, baris. tak ada baris. Okey, baik. Ustaz respon. Okey, kalau yang ujung ayat tak dikira jadi tadi kalau yang jawab 8, sebab tadi Ustaz tak beritahu awal kan. Kalau dia duduk kat ujung ayat dia tak kira, dia jadi hukum lain. Tapi sebab Ustaz tak bagi tahu tadi, kalau yang jawab 8, kira tuan-puan jawab 7 lah respon jawapan tadi. Okey. Jadi total yang yunfikun kat ujung ayat ni dia tak jadi, dia jadi hukum lain. Nanti Ustaz akan terangkan. Okey. Jadi keseluruhannya adalah 7 sahaja. Okey. Tahniah kepada tuan-tuan yang jawab dengan tepat, iaitu terdapat 7 mat asli pada ayat yang ke-3. Kenapa yunfikun tak jadi hujung ayat? Ini jadi hukum lain. Kita akan ajar sebentar lagi insya-Allah. Kalau sempat lah. Okey, kita datangkan lagi satu soalan. Soalan kedua. Soalan kedua, kita nak tengok kefahaman tuan-puan tadi dah faham ke masih lagi di awang-awangan. Okey. Soalan kedua, Allahumma rabbi yasir wa la tu'assir. Ayat yang ke-11, muka surat 3. Ustaz tak payah copy paste lah, Ustaz ni je. Buka muka surat 3, ayat 11. Yang ujung ayat tak kira ya, muslihun tu tak kira. Ustaz dah pangkas siap-siap. Okey, cuba tengok wa idza qila lahum ayat 11 surah Baqarah muka surat 3, ada berapa mat asli? 1. Tutup mic dulu. Dah jawapan baru respon. 5 ke 10 ke? Okey, panjang ayat 7. Okey, lagi. Tampan laju.
6. 5. Oh, masih lagi jawapan yang berbeza tidak mengapa. Ini proses belajar. Kalau tuan-puan ada Quran bersama boleh buka juga. Ataupun boleh tengok kat skrin lah. Oh, yang dalam kereta kan. Tak Khalid okey macam dalam kereta je tu. Right. Okey, jawab 7, 8. Masih lagi berbeza jawapan. Okey, tak apa. Ada yang jawab 6. 7. Okey, kali ni majoriti 7. Tukar jadi 6 pula. Okey. Okey, tak apa. Ustaz bagi last choice. Sekali lagi, tengok betul-betul. Cari dalam ayat 11, alif, waw, ya yang tiada apa-apa baris. Tu je dia punya clue dia. InsyaAllah selesai masalah. Ada jawab 4, 5. Muslihun tak kira Ustaz dah pangkah siap-siap. Siapa yang terkira muslihun tadi tu, pangkah. Kurangkan. Jangan masuk muslihun. Muslihun tak termasuk. Dah? Alright. Okay, terima kasih jawapan yang diberikan. Tukar jadi 7. Okay. Baik, boleh kata majoriti jawab 7 dengan 6 Okay, jom bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok siapa yang terkena kali ni Wa idza, ada tak? Alif tak ada baris. Betul, 1. Qila, ada tak? Ya tak ada baris. Tak ada baris. Qila tu ya tak berbaris. Qila. 2 dah. Lahum tak ada. Kemudian la tu ada tak? La ada tak? Alif tidak berbaris. Alif tak ada baris. Betul. La alif tak berbaris. Ada 3 dah Kemudian tufsidu ada tak? Waw tak ada baris. Wow tak berbaris. Dah 4 dah. Fil ardi ada tak? Tak ada. Fil ardi tak ada sebab kita termasuk dekat lam. Fil ardi tak ada. Kemudian qa ada tak? Alif tak ada baris. Okey, dah 5 dah. Bagus. Kemudian lu ni waw berombak tak ada. Inna ma ada? Alif tak ada baris. Alif tak berbaris. So totalnya ada 6 sahaja. Dapat? Okey, tahniah, kita berikan emoji. Tepuk-tepuk tangan dekat kawan-kawan yang berjaya. Yang jawab 7 ni tertambah kat mana ni? Lu. Qalu. Yang wow tu. Wow tu dia ada ombak tu. Tu kira ada tanda dah tu. Dia kira yang tak ada apa-apa tanda kat atas ni. Ataupun bawah dia. Boleh Okay, kita bagi soalan berikutnya. Sampailah tuan-puan betul-betul soalan jawapan tu sekata. Baru kita lepaskan tuan-puan. Kalau tak pukul 12 lah tuan-puan kena stay. Boleh ke? tak adalah gurau je dah. Pukul 12 kalau nak stay boleh lah. Tuan-puan stay, ustaz keluar. Okey, soalan berikutnya tuan-puan. Kita bagi lagi. Macam mana nak cari mak asli? Kita bagi contoh berikutnya. Kita bagi surah pendek lah panjang-panjang lah ni. Kita bagi juzuk 30 senang sikit. Surah An-Nas. Okay, surah An-Nas pendek sikit. Surah An-Nas selalu pendek. Kita bagi panjang sikit. Okay, surah Al-Fil 601. Oleh kerana okey, tak apalah. Okey, ayat pertama suratul Fil. Okey, ujung ayat tu tak kira dekat fil tu tak kira. Hujung ayat kita tak kira. Silakan, ada berapa mak asli pada ayat pertama suratul Fil? Tuliskan jawapan di ruang komen ataupun respon. Kita nak tengok jawapan majoriti sama ke, berbeza ke. Wah, kali ni serentak Masya Allah. Ini petanda baik ni. Petanda kelas akan habis awal. Okey, baik. Alhamdulillah. Masing-masing jawab majoriti 1. Ini kalau salah,
Ini kalau salah, semua salah kan. Sebab semua jawapan sama kan. Okey, kat mana tu ayat pertama? Alif kecil Alif kecil kat mana? di ashabil. Bi alif kecil. Betul. Ayuh. Berikan tepukan dekat tuan-puan semua, akhirnya berjaya serentak jawapan yang sama Masya Allah. Okey. Kita nak bagi tuan-puan seronok dulu. Lepas ni kita bagi susah balik. Betul tak? Kita dah bagi seronok, kita bagi susah pula. Soalan berikutnya. Buka suratul Qari'ah sebelah nak muka surat 600. Dalam Quran, muka surat 600, suratul Qari'ah. Sila tengok pada ayat yang keempat. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Mabthuth tak kira Mabthuth kat ujung ayat tak kira. Okey. Sila kemukakan jawapan masing-masing. Tuliskan jawapan di ruangan komen. Jangan terburu-buru. Tengok dulu elok-elok. Pastikan jawapan tuan-puan tepat. Cari alif wawiyah yang tidak berbaris. Ada berapa? How much? Okay. Baru ada 2 orang yang jawab. Yang lain takut ke? Takut silap ke? Jangan tiru jawapan kawan. Tuan-puan kena berpegang kepada pendirian masing-masing. Tengok kawan member jawab 3, semua jawab 3. Tuan-puan cari betul-betul. Dan tuan-puan rasa puas. Ustaz, saya cari, saya jumpa 3. Saya tulis 3. Kalau jumpa 4, tulis 4. Kalau jumpa 2, tulis 2. Yang mabsus tak kira mabsus hujung ayat tu tak kira. Ustaz dah cancelkan siap-siap. Kalau terkira sekali mabsus waw kat ujung tu, boleh tarik balik. Boleh tulis balik jawapan. 3. 3, okey. Okey, sekarang ni ada yang tarik balik jadi 3 pula. Okey, tak apa. Yang lain tuan-puan kena respon tuan-puan. Kalau tak respon tuan-puan akan kurang fahamnya. Okey. Baik, terima kasih. Okey, majoriti jawab 3. Tu ikut member ni. Oi, semua jawab 3 jugalah. Okey, tak apa. Bismillah. Kita tengok majoriti jawab 3. Kalau salah, semua salah. Tak apa. Okay, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ada tak? Tak ada. Tak ada. Yakunu ada tak? Wow, tak ada baris. Wow, tak berbaris. 1. Nun nasu. Alif tak ada Alif tak ada baris. Alif tak ada baris. 2. Kal farashi. Alif tak ada baris. Alif tidak berbaris. So, ada berapa semuanya? 3 sahaja. 3. Berikan tepukan dekat diri sendiri. Masya Allah. Terbaik tuan-puan. Okey. Ya, ada soalan? Silakan. Ada soalan boleh buka mic. Jelas Okey. Majoriti jawab 3. Ustaz bagi satu lagi soalan susah pula kali ni Oleh kerana masing-masing dah faham. Kita bagi last lah. Soalan senang dan lepas ni kita bagi soalan susah. Boleh Okey, soalan last yang senang insya-Allah. Okey, ayat 5 lah. Okey. Surah yang sama tadi ayat 5. Ada berapa mak asli? Surah Al-Qari'ah tadi ayat 5. Wa takunul jibal. Silakan. 2. Okey. 2. 2. Alright. Terima kasih respon yang diberikan. So total semua jawab 2 ke? Tak ada yang nak beralih arah? Okey, masing-masing jumpa 2 Okey, betul jawapannya 2. Dia jawab 3 ke? Tak ada. Okey, yang hujung ayat tu tak kira manfush, hujung ayat tu tak kira Kita kira yang sebelum saja daripada hujung ayat tu. Okey, semua jawab 2. Okey. Pertama, watakunu ada tak? Wow tak ada baris. Wow tidak berbaris, betul.
takunul jibalu, ada tak? Alif tak ada baris. Ada baris. Berbaris. Dah dua dah. Kal'ihnin manfush tak ada dah. So jawapannya dua. Aywa. Tahniah. Mabruk alaikum jami'an. InsyaAllah. Okey, mabruk. Baik, kita pergi kepada soalan yang mencabar. Masing-masing dah faham. Ustaz kira masing-masing dah mendapat kefahaman yang jelas sebab banyak soalan yang kita beri. Jadi kita akan bagi soalan yang betul-betul susah. Bukan susah pun, dia banyak. Bila banyak ni boleh jadi tertinggal, tersilap tengok dan sebagainya. Soalannya dah bersedia semua, insya-Allah. Amin. Ya Allah, kurniakan soalan yang susah supaya mereka semua keliru. Oi, macam tu pula soalan. Doa. Tak adalah. Saja gurau-gurau nak bagi tuan-puan bersemangat untuk cari tajwid. Sekejap. Mana soalan yang mencabar ni, semua senang ni. Okey. Sekejap Okey, tuan-puan boleh buka pada muka surat 8. Turn to page 8. Alright. Surah Baqarah juga lah muka surat 8. Tengok pada ayat yang ke-55. Wa idh qultum ya Musa. Sampailah habislah ayat 55. Keluarkan semua mak asli Haumash. Boleh teruskan jawapan di ruangan komen bagi yang dah pun selesai mencari. Tanzurun tak kira Ustaz bagi tahu saya siap. Ada 5. Okey, terima kasih respon yang diberikan. Yang lain boleh teruskan jawapan di ruangan komen juga. Supaya silakan puan. Wa antum kira tak? Wa antum. Kira tak? Tak tahu. Ustaz tak boleh bagi jawapan lagi. Ustaz cuma boleh bagi clue saja. Mak asli ni alif waw ya tidak berbaris. Itu saja. Itu saja clue yang kita boleh bagi. Muka surat 8 ayat 55. Haumash. Ada berapa? Verse 55. Dah. Ada lagi yang belum jawab ni. Semua kena jawab. Biar tuan-puan join kelas ni, tuan-puan rasa puas hati. Malam ni tidur nyenyak. Dah dapat tajwid mak asli dah. Sekurang-kurangnya insyaAllah. Alright. Okay. Semua majoriti jawab 5. Okay. Masing-masing meletakkan taruhan yang berbahaya. Kalau salah, semua salah. Kalau betul, semua betul. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ya Musa. Ada? Alif Dua. kecil. Alif kecil 2. Alif kecil 2. 3? Alif kecil 2. Wow, tak ada baris 1. Tak ada baris 1. Okey. So kat sini ada 3 lah Alif kecil dekat ya. Kemudian mu, waw tidak berbaris. Kemudian sa, alif kecil di atas huruf ya. So ada 3 dah. Kemudian lan nu'mina laka hatta ada tak? Ada 1 alif kecil. Hatta alif kecil dah 4 dah. Narallah ada tak? Ya. Allah dia baca panjang Ustaz, tak ada tanda. Tak ada. Ra tak ada. Tak ada. Ya tak ada baris. Tak ada. Ya tak ada baris. Allah tu Kalimah tak ada. Allah tu, Ra Ustaz. tak ada. Ra tak ada. Kalimah Allah tu ada tak? Alif waw ya tak berbaris. Allah. Ada tak? Tak ada Tak kan? ada tapi bacaan 2 harakat. Okey, baik, memang bacaan 2 harakat. Cuma soalan Ustaz ada tak alif waw ya kat situ? Tak ada. Ada kan? Kalau tak ada, tak dikira lah. Betul tak? Okey, so narallah ada tak? Tak ada. Tak ada. Yang ya kecil tu, ya kosong tu, yang tak ada baris, Tak ada baris. Tak dikira. dikira pula. Bukan Masa yang dia alif waw ya. ada silam. Okey. Kepada lam.
Kalau dalam bacaan kita terus pergi kepada kalimah Allah. Narallah. So ya tu tak dikira lah. So abaikan ya tu. So masih lagi 4. Kita pergi lagi. Jahratan fa'akhazatkumus sa'iqah. Ada tak? Alif ada. kecil. Alif kecil. Alif Okey. kecil. Dah 5 dah. Wa antum ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tadi ada yang tanya tadi wa antum. Tak ada. Okey. Antum tak ada Okey, sebab Hamzah tu baris. Okey, baik selesai. So jawapannya berapa? 5 sahaja. Tahniah tuan-puan atas jawapan yang diberikan. Alhamdulillah. Okey. Berbalik kepada soalan jawapan sahabat kita tadi, Ustaz tertarik untuk respon. Ustaz, kalimah Allah tu kita baca 2 rakaat kan? Ya, kita baca 2 rakaat tapi dia bukan mat asli. Dia ada satu hukum. Ustaz kongsikan sebab masa kita tak banyak. Kalau nanti tuan-puan dah ada buku, kalau tuan-puan rasa berbaloi untuk malam ni tuan-puan join dan juga tuan-puan dapat manfaat banyak, tuan-puan kena dapatkan lah. Okey. Dalam muka surat 92 ni ada perbincangan dia. Iaitu nama tajuk dia Lafzul Jalalah. Yang mana kalimah Allah ni adalah kalimah khusus yang nama hukum tajwidnya pun khusus hanya kepada kalimah Allah, namanya Lafzul Jalalah. Lafaz Allah yang mulia ni, ya, yang mana bila jumpa kalimah Allah di mana-mana tempat, jumpa je kalimah Allah, kena baca 2 harakat. Dan kita kena baca tebal ataupun nipis bergantung kepada baris sebelumnya. Kita baca tebal sekiranya sebelumnya atas atau depan. Wallah sebelumnya atas. Qatalahu mullah sebelumnya dhammah. Baca nipis sebelumnya baris bawah. Contoh kalimah bismillah. Tu. Okay. Kenapa baca 2 rakaat Ustaz? Kerana dia adalah hukum khusus hanya kepada kalimah Allah yang mana lafzul jalalah kena baca 2 rakaat. Kalau kita jumpa di mana-mana ayat lah. Allahus Samad. Dalam suratul Ikhlas kan. Contoh. Baca 2 rakaat. Okey. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya tadi. Okey. Baik. Ada masa berbaki. Sesempatnya lah ya. Sesempatnya insyaAllah. Ustaz cuba bagi tuan-puan faham. Last. Satu hukum lagi. Ustaz kalau mengajar sebenarnya kalau kita buat seminar mungkin sehari, ni masa kita sangat terhad, tapi Ustaz cuba bantu tuan-puan. Mudah-mudahan tuan-puan dapat manfaat daripada perkongsian malam ni. Satu lagi tajuk Ustaz nak kongsikan dekat tuan-puan, mat asli kira dah khalas, dah selesai. Satu lagi hukum nama dia mad arid li sukun. Okey, ringkasan gini mad arid li sukun ya. Mad arid li sukun ni tuan-puan boleh ambil punya point dia. Okey, Ustaz tulislah mad arid li sukun. Sebab tadi kita mula lewat sikit, jadi kita tambah masa sikit ya, admin insyaAllah. Jap, nanti yang berkaitan nak beli buku dan sebagainya Ustaz respon kat ujung kelas ya. Kita belajar sikit. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Okey, tajuk ma'arid li sukun. Okey, ringkasan ma'arid li sukun ni begini je saja tuan-puan. Ma'arid li sukun ni tuan-puan, Ustaz datangkan 3 strategi. Yang mana ma'arid li sukun ni dia melibatkan alif waw ya tak berbaris juga. Okey. Kalau tadi Ustaz kata alif waw ya tidak berbaris ni adalah mat asli, tetapi dia tak jadi mat asli sekiranya inilah dia sebab-sebab dia. Ya, sebab-sebabnya tuan-puan, alif waw ya tak berbaris. Ini adalah strategi nak kenal ma'arid li sukun. Kedua, diapit dengan 2 huruf berbaris. 2 huruf berbaris. Kemudian step yang ketiga ni dalam nota ada, cuma Ustaz ringkaskan lah. Kemudian kedudukan dia berada di hujung ayat atau di wakafkan bacaan. Okey. Dengan 3 step ni tadi alif waw ya tidak berbaris. Sebenarnya dalam buku ada satu topik yang kita bawakan, iaitu pada
Mana tadi? Hilang dah. Ni. Tidak jadi mad asli sekiranya. Maknanya yang kita belajar tadi, alif wawiyah tidak berbaris atau alif wawiyah kecil, itu adalah hukum yang paling asas. Manakala tajuk baru yang kita belajar ni adalah tak jadi mad asli pula. Ada sebab-sebab yang menjadikan alif wawiyah yang tidak berbaris ni tadi tak jadi mad asli. Contohnya, pada ayat yang Ustaz tadi kata ujung ayat abaikan, Kenapa? Sebab ujung ayat tu yang menjadi mad adik li sukun. Contohnya tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bawakan contoh ayat Quran tadi Yunfikun ni tadi. Dengan 3 formula strategi yang Ustaz kongsikan tadi, pertama adalah alif wawiyah tidak berbaris. Cuba perhatikan pada kalimah yunfikun, ada tak alif wawiyah tidak berbaris? Huruf apa yang ada? Wow. Wow, betul. Wow. Kita bulatkan huruf wow. Ini adalah step pertama. Step kedua, diapit dengan 2 huruf. Makna kata wow itu diapit sebelumnya berbaris, selepasnya berbaris. Dapat? Itu step kedua. Step ketiga, kedudukannya berada di mana? Di hujung ayat. Okay, dia duduk kat hujung ayat ni. Yunfikun ayat ketiga. Cukup 3 syarat, maka jadilah mad adik li sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Ustaz bagi lagi contoh ayat Quran lain. Ni antara hukum tajuk yang senang. Cuba tuan perhatikan pada ayat keempat suratul Baqarah. Hujung ayat. Wabil akhirati hum yuqinun. Okey, kalimah yuqinun. Ada tak alif wawiyah tidak berbaris? Ada? Huruf Ada. apa? Huruf apa? Wow. Wow tidak berbaris juga. Kemudian diapit dengan huruf berbaris. Sebelumnya nun, selepasnya nun, dua-dua berbaris. Kedudukannya berada di hujung ayat. Jadilah mad adik li sukun 246 harakat. Kemudian kita datangkan lagi. Tutup mic dulu puan. Okey, ayat kelima pula. Ustaz minta maaf ambil masa lebih. Sikit lagi admin insya-Allah ayat kelima. Di manakah mad adik li sukun? Ustaz tak nak beritahu kat mana. Mana ayat kelima mad adik li sukun? Kat mana? Dekat hujung ayat Muflihun. Betul, muflihun. Sebab kenapa muflihun jadi mad adik li sukun? Sebab dekat hujung ayat, lepas tu diapit 2 huruf yang ada baris. Okay, waw tidak berbaris, diapit 2 huruf berbaris, berada di hujung ayat. Cukup 3 syarat, jadilah mad adik li sukun. Okey, ayat ke-6, mana mad adik li sukun? La yu'minu. La yu'minun. Ayat ke-7, mana mad adik li sukun? Azim. Azim. Okey, ayat ke-8. Yu'mini. Yu'mini. Okey, ayat 9. Wa ma yash'urun. Yash'urun. Okey, last, ayat ke-10. Yakzibun. Yakzibun. Alhamdulillah. Dah faham dah mad adik li sukun macam mana nak faham? Dah faham dah. Alhamdulillah. Okey, tuan-puan boleh screenshot tadi formula Ustaz bagi tadi. Inilah dia cara nak cari mad adik li sukun. Inilah musuh pertama musuh pertama mad adik li sukun. Musuh pertama mad asli. Nama dia mad adik li sukun. Boleh? Tuan-puan jaga mic Okey, baik. Alhamdulillah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz mengutarakan janji sampai 10.45 malam, sebabnya dah pun lewat malam. Jadi ibu ayah tuan-puan dirahmati Allah, itulah serba sedikit asas tajwid yang Ustaz boleh kongsikan. Jadi mad adik li sukun ni tadi, jangan lupa panjangnya boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Ustaz tadi kongsikan adalah strategi nak kenal. Dan semua itu, setiap hukum-hukum tajwid kita bawakan dengan pelbagai strategi. Okay? Jadi kalau siapa yang nak dapatkan, Ustaz minta izin admin untuk tuan-puan ambil nombor Ustaz. Ataupun tuan-puan boleh beli sendiri dekat TikTok Ustaz. Ataupun boleh beli dekat Shushu Pipi tu, yang warna oranye tu kan. Tuan-puan pergi dekat Shushu Pipi ataupun dekat TikTok, tuan-puan search, tulis saja dekat carian tu, dekat bahagian search, tulis saja nota tajuk infografik. Pastikan buku tu gambar muka Ustaz. Jangan salah beli. Kalau salah beli nanti Ustaz boleh claim dengan Ustaz. Sebab baru ni ada yang salah beli.
Dia salah beli, kemudian dia kata, Ustaz, kenapa isi kandungan dalam buku tak sama dengan Ustaz buat live? Ustaz suruh takat gambar, rupanya buku orang lain dia beli. Kemudian nak buat macam mana? Salah, bukan salah Ustaz, salah dia. Kalau tuan-puan nak Ustaz belikan pun boleh. Ustaz letak nombor Ustaz dekat ruangan komen. Kalau tuan-puan nak beli banyak, nak beli burung, nak beli untuk mak atau ayah, nak beli untuk orang masjid, surau dan sebagainya, tuan-puan boleh PM Ustaz lah. Boleh WhatsApp Ustaz nanti, boleh roger-roger lah untuk kesinambungan daripada kelas pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan last? Ada soalan terakhir untuk sebelum Ustaz serahkan kembali kepada admin? Ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, Ustaz nak tanya ibu ayah, tuan-puan semua, adik abang kakak semua, macam mana kelas asas tajwid pada malam ni? Seronok ke beronok-ronok? Seronok. Seronok. Alhamdulillah. Ada tak malam ni tuan-puan yang baru pertama kali yang faham tajwid? Malam ni 2 hukum terus boleh faham, insya-Allah. Ada tak? Ada? Alhamdulillah. Okey, terima kasih respon yang diberikan. Okey, alhamdulillah selesai perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah kurniakan rasa nikmatnya baca Quran, rasa seronoknya kita untuk lebih mendalami ilmu Al-Quran, insya-Allah. Itu saja pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah. Saya serahkan kembali dekat Tuan Zul Al-Khairis untuk mengambil alih kita punya slot berikutnya, insya-Allah. Silakan Tuan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semua. InsyaAllah kita pun dah sampai di penghujung kita punya kelas kita. Jadi untuk nota tajwid Ustaz tu nanti saya Ustaz hantar kat saya lah link Shopee ke apa semua, nanti saya share dalam grup lah. Boleh sangat, insya-Allah. Jadi itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih banyak Ustaz dan terima kasih pada semua yang sudi luangkan masa untuk kelas kita pada malam ni. Jadi insya-Allah terima kasih semua. Baik, sama-sama. Okey, alhamdulillah, terima kasih admin. Terima kasih kerana mengaturkan majlis yang Ustaz kira sangat-sangat bermanfaat buat semua yang terlibat pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatannya dan Allah Ta'ala berikan kefahaman Al-Quran kepada kita semua, insyaAllah. Seterusnya berkaitan dengan kelas, boleh bertanya dekat Tuan Zul Khairis dan sebagainya lah. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan lanjut berkaitan dengan program yang diaturkan juga boleh tanya dekat Ustaz sendiri pun boleh, ataupun boleh terus berurusan dengan Tuan Al-Khair, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu ayah semua, adik abang kakak. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz.